Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita nikmat untuk kita berada di hari-hari yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya kata demikian? Kerana kita ni sekarang ini berada 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Yang mana ulama mengatakan bahawasanya 10 hari yang pertama ini adalah merupakan suatu peluang kedua kepada kita semua untuk kita meraih pahala dan manfaat, meraih pahala dan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala daripada bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan inilah peluang kedua kita. Jadi semoga kita dapat manfaatkan masa-masa kita ketika kita berada di bulan Zulhijjah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita insya-Allah. Pada hari ini kita sambung tazkirah asar kita dan kita masih lagi membicarakan tentang doa-doa yang mana kita boleh baca ketika kita menghadapi yang sebelum ini, ketika kita menghadapi perkara-perkara yang sulit ataupun kesusahan. Selepas tajuk itu, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala datangkan tajuk yang seterusnya, iaitu doa yang kita boleh dibaca ketika apabila disentuh sesuatu ataupun merasa takut. Semoga daripada perkongsian ini kita akan dapat ambil manfaat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. وبه قال باب ما يقوله إذا راعه شيء أو فزع. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فعقله عليه. قال الترمذي حديث حسن. Kami uraikan daripada Sayyidina Amr bin Shu'aib daripada ayahnya, daripada datuknya, bahawa Rasulullah SAW selalu mengajar membaca doa ini kepada mereka ketika dalam keadaan takut, iaitu doanya A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Yang bermaksud, aku berlindung diri dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kemurkaannya dan dari kejahatan para hamba-Nya dan daripada bisikan syaitan-syaitan dan sampai mereka dapat menggangguku. Dan Sayyidina Abdullah bin Amr juga selalu mengajarkan doa ini kepada anak-anaknya yang sudah cukup umur, dan manakala anak-anaknya yang belum cukup umur, dituliskan doa ini lalu digantungkan pada leher-leher mereka. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi kata hadis ini adalah hadis hasan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam hadis ini jelas doa yang boleh kita baca ketika kita terkejut atau kita merasa takut kerana sesuatu. Dalam kehidupan kita ni mesti akan ada perkara-perkara tersebut kena pada kita. Sekarang perkara ni umum kan, dan biasanya juga berlaku kepada kita ketika kita nak tidur, perasaan itu ada. Maka doa ini boleh dibaca untuk kita berlindung untuk kita berlindung dengan Allah, kita minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala pelihara kita, kerana Allah Subhanahu wa taala adalah yang memperbaiki keadaan hamba-hambanya, dan dialah datangkan dan manfaat mudarat juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala pelihara kita. Doa ini boleh kita baca, kita boleh baca di waktu pagi dan di waktu petang, dan juga boleh baca sebelum tidur. Ada seorang sahabat Nabi, ada riwayat mengatakan nama beliau adalah Khalid bin Al-Walid,
Nah, ada juga mengatakan abangnya ataupun saudaranya Al-Walid bin Walid. Walid bin Al-Walid. Beliau pun ada kena penyakit susah nak tidur malam. Maka beliau mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi. Dalam riwayat ada tambahan wa iqabihi, min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa yahdurun. Dan beliau mengatakan selepas saya mengamalkan demikian, terus hilang susah nak perasaan ataupun keadaan susah tidur tu terus hilang, terus senang nak tidur. Jadi doa ini umum sama nak tidur ataupun apa saja keadaan apabila kita merasa takut, kita bacalah doa ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada diganggu terus oleh syaitan ataupun jin yang jahat. Kerana perasaan takut yang berlebihan itu boleh membuka pintu syaitan ataupun jin terus mengganggu kita sebagai manusia. Jadi kita minta lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi kita. Dan seterusnya tentang doa ini, Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi, beliau ajarkan doa ini kepada anak-anaknya. Yang mana anak-anaknya dah boleh baca semua dan dah sedikit besar, terus untuk mereka hafal doa, bacakan doa ini seharian. Dan anaknya yang masih kecil, beliau tulis, maksudnya buat tangkal dan dikalungkan pada anaknya yang masih kecil. Dan ulama juga membahaskan tentang perbuatan Abdullah bin Umar. Ianya boleh tangkal, maksudnya jika doa-doa jika doa-doa tersebut daripada kalimah-kalimah yang baik, doa-doa yang maksur atau ayat Al-Quran, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, kena kita tulis, dipakaikan untuk anak-anak yang masih kecil. Memang ulama mengatakan dibolehkan. Yang tidak dibolehkan ialah mentera ataupun jampi-jampi yang tidak difahami maknanya. Itu cara ringkasnya, memang itu haram, tidak boleh. Semoga dari perkongsian ini dapat sama-sama kita ambil istifadah, ambil manfaat untuk sama-sama kita amalkan dan kita sampaikan kepada yang lain, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.